Kita biasa tukar telefon pintar setiap tahun. Jarang kita fikir asal-usul logam di dalamnya. Di Republik Demokratik Congo, mereka melombong koltan, kobalt, tembaga, emas dan belian. Sumber ini menjadi punca pergaduhan berdekat lamanya. Lombong tempatan sering beroperasi tanpa keselamatan. Pekerja diambil harian, gaji pula rendah. Sebahagian biji diseludup ke negara jiran. Permintaan dunia terhadap bateri dan elektronik terus meningkat. Tekanan ke atas tanah dan rakyat Congo tidak reda. Ini menjejaskan jutaan keluarga secara langsung. Republik Demokratik Congo ialah sebuah negara besar di tengah Afrika. Ia mempunyai hutan khatulistiwa, savana dan gunung di timur. Dari segi keluasan, ia adalah antara negara terbesar di benua itu. Jarak antara wilayahnya sangat jauh. Jalan kereta api adalah terhad. Banyak jalan bertukar lumpur ketika musim hujan. Seluruh kawasan hanya dihubungkan ke ibu negara melalui sungai atau pesawat. Keadaan ini menghalang kerajaan bertindak balas pantas terhadap masalah. Ia juga melambatkan perdagangan. Selain itu, ia menyukarkan penghantaran ubat, bahan api dan makanan ke penempatan terpencil. Ratusan etnik hidup di negara ini dan bertutur dalam puluhan bahasa. Di bandar, orang sering berkomunikasi dalam beberapa bahasa tempatan yang lazim. Bahasa Perancis pula digunakan di sekolah dan dalam dokumen rasmi. Republik Demokratik Congo ialah negara berbahasa Perancis terbesar di Afrika dari segi jumlah penduduk. Peperangan dan perpindahan telah mencampur adukkan penduduk. Kawasan pula membangun secara tidak sekata. Ini menghasilkan budaya yang kaya, tetapi turut menimbulkan cabaran. Cabaran termasuk akses pendidikan dan doktor, penyertaan pilihan raya dan pembahagian belanjawan. Kinshasa adalah sebuah kota besar di tepi Sungai Congo. Di sinilah tertumpu kuasa, ban, universiti, pasar dan juga media. Kota ini berkembang lebih cepat daripada pembangunan jalan raya, sistem air dan elektrik. Kesesakan lalu lintas, gangguan bekalan elektrik dan kekurangan air adalah perkara biasa. Ramai datang ke ibu kota ini mencari rezeki, lalu kawasan pinggir bandar berkembang tanpa perancangan. Walaupun begitu, Kinshasa kekal pusat kebudayaan negara. Di sini muncul genre muzik baharu, fashion jalanan serta idea yang kemudian merebak ke bandar-bandar besar lain. Pada era kolonial, rakyat Congo dipaksa mengumpul getah dan sumber lain. Ini adalah tahun-tahun keganasan dan kerja paksa di mana komuniti musnah dan institusi tempatan runtuh. Memori peristiwa itu masih mempengaruhi sikap terhadap pihak berkuasa dan syarikat asing. Orang ramai ingat bagaimana kekayaan tanah mereka diambil tanpa manfaat kepada penduduk. Warisan kolonialisme masih jelas hari ini, perkhidmatan awam lemah, kekurangan jalan raya, ketidakpercayaan terhadap pegawai. Tanpa memahami sejarah ini, sukar untuk menjelaskan konflik semasa. Selepas merdeka, negara itu alami rampasan kuasa dan pemerintahan kuku besi bertahun-tahun. Sumber kekayaan terkumpul pada golongan elit dan kawasan-kawasan menjadi semakin miskin. Apabila rejim jatuh, negara dapat institusi lemah dan kumpulan bersenjata yang berebut kuasa serta lombong. Politik masih bergantung kepada persetujuan elit dan pengaruh jiran tetangga. Pilihan raya diadakan secara formal, namun keyakinan rakyat sering rendah. Pembaharuan tentera, polis dan mahkamah lambat, jadi rakyat tidak rasa dilindungi dan adil. Pada akhir 90-an, Republik Demokratik Congo alami dua perang. Jiran dan puluhan kumpulan bersenjata terlibat. Sejak itu, wilayah timur menderita akibat pertempuran. Serangan dan kawalan jalan kerap berlaku. Pelbagai kumpulan untung dari lombong, pembalakan dan pungutan tol. Penduduk awam hilang rumah serta tanaman. Gencatan senjata sering gagal. Tugas negara ialah lucut senjata pejuang. Kawal semula sempadan dan pulihkan mahkamah serta polis. Ini belum berjaya sepenuhnya. Rakyat hidup dalam ancaman berterusan. Akibat pertempuran dan kemiskinan, keluarga meninggalkan kampung mereka ke kem atau negara jiran. Mereka tinggal di bawah kemah. Kanak-kanak tercicir dari sekolah. Bantuan perubatan bergantung pada misi kemanusiaan. Jalan raya tidak selamat. Mereka selalunya tiada tempat untuk kembali. Rumah musnah, ladang pula berlandak, tanah diduduki. Tanpa keselamatan dan pekerjaan, keluarga dipindahkan kekal dalam ketidakpastian selama berbulan-bulan. Jutaan orang kini dipindahkan secara paksa di dalam negara. Angka ini meningkat semasa tempoh konflik. Negara ini kaya sumber mineral. Ia ada kobalt untuk bateri, koltan untuk elektronik, tembaga, emas dan intan. Terdapat juga simpanan minyak. Pada tahun baik, ini bawa hasil kepada negara dan kerja. Namun, jika kawalan lemah, sebahagian hasil lombong tidak diisytiharkan.
Kebanyakan kobalt dunia datang dari sini. Jadi, pekerja dan negara rasa kesan harga dan peraturan ekspor. Untuk manfaat sumber ini, lesen jelas, kutipan cukai, keselamatan serta jalan ke pelabuhan dan pasar penting. Kebanyakan pelombongan di kawasan miskin dilakukan secara manual. Orang ramai mencuci tanah dalam dulang atau turun ke lombong cetek tanpa topi keselamatan atau penopang. Orang tengah membeli bahan mentah secara tunai dan menyeludupkannya merentasi sempadan. Rantaian ini melibatkan buruh kanak-kanak dan kecederaan. Sesetengah syarikat memerlukan dokumen asal-usul biji dan menjalankan pemeriksaan. Ini membantu tetapi tidak meliputi semua kawasan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, bahagian pelombongan kobalt secara artisanal telah menurun. Namun tanpa pekerjaan lain, orang ramai masih menyertai koperasi pelombongan. Di beberapa kawasan, keganasan seksual digunakan untuk menakut-nakutkan penduduk dan mengawal wilayah. Wanita dan gadis mengalami trauma serta stigma. Klinik dan pusat bantuan beroperasi di bandar serta kawasan misi. Mereka merawat, membantu kembali belajar dan bekerja, serta menyokong di mahkamah. Selagi keselamatan tiada di kampung dan penjenayah tidak dihukum, kitaran keganasan akan berterusan. Mangsa serangan perlukan bukan hanya perubatan, tetapi juga tempat tinggal, perlindungan dan pendapatan stabil. Tanpa itu, mereka kekal rentan selama bertahun-tahun. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, bertahun-tahun cuba stabilkan timur negara, melindungi orang awam dan menyokong pilihan raya. Pasukan pengaman meronda jalan, mengiringi konvoi bantuan dan melatih pasukan tempatan. Hasilnya berbeza. Ada tempat kehadiran membantu, ada tempat penduduk tidak puas hati. Pengunduran misi secara berperingkat dibincang bersama pihak berkuasa dikaitkan dengan keselamatan setempat. Tanpa reformasi tentera, polis dan mahkamah, perlindungan luar semata tidak akan selesaikan masalah. Sungai Congo adalah salah satu sungai terbesar di dunia mengikut isi padu air. Ia menghubungkan kawasan pedalaman dengan ibu kota dan lautan. Melaluinya, kargo, ikan dan hasil pertanian diangkut. Jeram menjadikan sebahagian laluan berbahaya. Oleh itu, pelabuhan pemindahan dan landasan kereta api pendek penting. Ia mengelak kawasan sukar. Stesen-stesen kuasa beroperasi di sungai utama dan anak-anak sungainya. Ia membekalkan elektrik penting kepada negara. Namun, banyak keluarga masih hidup tanpa bekalan elektrik. Potensi hidroelektriknya sangat besar. Namun, pelaksanaannya bergantung kepada keselamatan, pembiayaan yang mencukupi dan penyelenggaraan. Di timur, Gunung Ganang menjulang tinggi. Gunung berapi aktif di sana. Letusan sudah kerap memusnahkan rumah. Juga jalan raya di kota-kota tepi tasik. Pada tahun 2021, letusan besar berlaku berhampiran Goma. Ini memaksa penduduk dievakuasi. Kawasan perumahan dan lebuh raya turut musnah. Saintis memantau aktiviti gunung berapi. Mereka memberi amaran kepada pihak berkuasa. Namun, evakuasi penduduk berlaku tergesa-gesa. Di pegunungan terdapat sumber mineral. Juga taman-taman negara. Di sinilah kepentingan syarikat perlombongan, pemeliharaan alam dan keselamatan penduduk sering bertembung. Di taman-taman gunung, hiduplah gorila gunung yang sangat langka. Mereka dilindungi oleh ranger berani. Ranger ini sering berdepan dengan pemburu haram dan kumpulan bersenjata. Pelancongan sah memberi pekerjaan penduduk setempat. Ia turut menyediakan dana untuk pemeliharaan. Namun, ini hanya mungkin di kawasan yang selamat dan mempunyai infrastruktur asas. Apabila muncul militan atau wabak penyakit di rantau itu, taman-taman terpaksa ditutup. Hasilnya, pendapatan akan menurun. Pemeliharaan gorila ini bergantung pada kestabilan persekitaran. Ia juga bergantung sama ada penduduk tempatan menerima bahagian pendapatan yang adil. Ini penting agar mereka tidak terlibat dalam aktiviti pemburuan haram. Walaupun sejarahnya sukar, muzik Congo sememangnya terkenal di seluruh Afrika dan merata tempat. Di bandar, studio muzik beroperasi aktif. Kumpulan muzik juga mengadakan persembahan langsung di dataran. Tarian dan gaya fashion kemudian menjadi sebahagian hidup harian. Pemuzik menyanyi tentang keluarga, cinta dan masalah sosial. Seringkali, lagu mereka lah yang pertama membangkitkan topik suka dibincangkan secara terbuka, malah tanpa gentar. Dunia muzik juga menarik bidang fashion, filem dan seni jalanan. Ia mencipta rasa kebersamaan yang jarang ditemui, menyatukan rakyat. Ini berlaku di mana politik, kemiskinan dan konflik sering memecah belahkan masyarakat. Sistem kesihatan kekurangan doktor, peralatan dan ubat-ubatan. Wabak penyakit seperti Ebola dan campak menunjukkan betapa pentingnya pengesanan awal dan vaksinasi. Petugas kesihatan dan sukarelawan mengajak orang ramai untuk tidak menyembunyikan simptom, mencuci tangan dan mengamalkan pengasingan. Apabila pasukan bergerak dan penghantaran vaksin dapat diatur dengan cepat, wabak dapat dipadamkan lebih pantas.
Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, negara ini sekali lagi berhadapan dengan kes Ebola baru. Bantuan organisasi antarabangsa mempercepatkan penyebaran vaksin dan rawatan. Masa depan Republik Demokratik Congo bergantung pada 3 perkara: keselamatan, jalan raya dan peraturan perlombongan yang adil. Pelabur akan membina lombong dan loji kuasa jika mahkamah dan polis berfungsi serta kontrak dipenuhi. Penduduk memerlukan sekolah, elektrik di rumah dan pekerjaan di luar lombong kecil. Jika pihak berkuasa mengukuhkan kawalan sempadan dan menambah baik kutipan cukai, sumber akan bekerja untuk rakyat, bukan menentang mereka. Jika ini menarik, langganlah agar tidak terlepas keluaran baharu. Kami ringkas dan padat.